Yes. Okay, previous class kita dah buat yang Hive punya. Ada problem tak? So Hive ni dia macam kita guna SQL lah sedikit. Macam kita dah buat dua hari tu, which is kita guna internal, external dan juga local. Okay, internal lah. Okay, external konsep dia kita simpan dekat lain. Cumanya metadata dia kita simpan dekat ni lah. So apabila kita delete, the table is still ada, data still ada, cuma metadata dia tak ada. Maknanya definition untuk table tersebut kita tak simpan. Tak ada link ke table tersebut lah, table tersebut tidak di-delete. But if we create secara local, dia tak ada external, perkataan external ni. So kita create sama macam biasa, which is create table. This one you have learn SQL lah konsep dia. Kita tengoklah berapa kolom yang kita nak. Macam ni dia ada 4 kolom. Depend on the this is depend on the data inside your data lah. Okay. The limited by ni kita nak separate by apa? Tengok data you tu you separate by apa? Koma ke, underscore ke, or anything delimiter lah kita boleh guna. Okay, kita letak kat sini. So nanti dia akan masukkan by this field lah. Okay. So kita can use CSV ataupun TXT ke dan sebagainya. Okay, so this one dia copy dulu. Copy data from local kita ni, local PC. Kita nak copy kepada HDFS punya location. So kita guna konsep of HDFS, DFS. Okay, tapi bila you nak guna benda ni, you kena keluar. Sekarang ni kita dalam bentuk Hive kan. So kita kena keluar daripada Hive, kita kena quit lah. Okay, quit barulah dia akan jadi Cloudera quick start balik dia punya command tu. Okay, barulah kita boleh buat HDFS, DFS copy ni from local dan sebagainya. So then kita dah copy dah data tu daripada local file kita kepada HDFS. So kita nak load the data, kita boleh gunalah load data tapi kita import. Saya cuba asal tak ada, saya cuba tak boleh. Tak tahulah. And then saya guna import, boleh dia copy. Dia copy dan dia masukkan dalam table rating manage yang kita created before this lah. Okay, so dia akan masukkan. So nanti data akan ada lah. Okay, this one if you want to okay, yang ni tengok dekat sini. Kadang-kadang saya kenapa tak boleh kan? Rupanya saya salah eja, saya tak ada T masa saya buat. So tengok sini balik. Kita nak check ni location dia, so kita nak tengok ada tak, betul tak ada. So kita guna DFS ls palang user Hive warehouse / kena ikutlah ni user Hive warehouse rating manage. So nanti adalah benda ni akan keluar, adalah satu. So kalau drop lah, kalau tak kita tinggal. So kita boleh guna SQL sama macam biasa. Let's say you nak this one you nak alter, rename balik ke, rename table, kita bolehlah guna perkataan keyword starting from alter. I think you mungkin dah ada ingat-ingat sikit belajar SQL dulu. Nak alter table, which table, kita nak rename ni, nak tukar nama dia, the rename to keywords, and if you want to tukar nama kolom, kita boleh guna alter table, change. Okay, user ID, this is the old. We want to change the new one is underscore integer. Okay, also same if you want to tukar data type dia, alter table, the table names, keyword change, apa field yang kita nak tukar. Okay, user underscore ID, still guna user underscore ID yang sama tetapi kita tukar daripada integer ke string, for example. Okay, then this one is reordering, maknanya kita nak kata dia akan jadi first kali ialah apa dah, okay, susun atur field lah. Okay, this one dia nak
User ID ni ialah after rating. So bila guna alter table, rating, nama table ni, nama table, change user ID string tetapi tertambah kat belakang after which field. Okay, how to add the new column? To add the new column, kita guna dah hilang. Kita guna alter table juga tetapi add dah hilang. Guna alter table juga. Sebab tadi saya hang. Okey, saya testing nanti saya hang komputer saya. Okey, kita mungkin you dah jumpa alter table, nama table apa? Add column, add, lepas tu column dalam kurungan nama new column which is movie name, space, apa dia benda type, contoh string. Okay, and then to remove pun samalah, you can Google. Okay, this one samalah. So daripada sini, bila you boleh view, kalau nak view certain data, filter the data, so you boleh buatlah, which is kita boleh buat ni create view as average lah, ni dia buat nama dia average movie. Select all from rating where rating between 1 and 3. Okay, 1 and 3. Dia akan paparkan all the average movie rate dia from 1 to 3 lah. Okay, then describe a view, describe format average movie. So nanti paparlah the output. Okay, so this one pun samalah dan you pun boleh drop. Okay, so banyak lagi boleh buat storing query result, create table select command. So create table. This one di create table baru. Okay, which is select all from rating. Okay, maknanya di create table baru tetapi dia ambil data daripada ratings. Okay, insert the data from rating table into movie review from without deleting the existing. Okay, insert into movie review, select all from rating. So dia akan masukkan lah. Okay, dan samalah yang lain-lain, insert the data into movie review with deleting the existing data. Kita mungkin kita select lah, kita boleh remove all from rating. Okay, save the output of a select all from movie review to HDFS location. Okay, ni kita boleh save lah. Save ni kita nak save as apa? Okay, save as apa ni based on previous punya lab lah. Okay, so you can create a new table, rating new from rating table with field user ID and add 1000 into user ID. Okay, so ni samalah macam SQL tetapi you can try by yourself. Okay, this one is for partition. Partition ni dia untuk rating, bahagian rating. Dia ada concept of static partition and also dynamic partition. So dia punya beza dia letak sini lah. Ni partition by rating ID, rating integer. So this one is for rating tapi dia guna static. This one static. Okay, partition. Okay, kalau static equal to 3 lah, dia akan ambil yang 3 sahaja. From rating where rating equal to 3. And dynamic partition, this one tapi you kena set dahulu dia punya properties lah yang ni. Okay, ni key untuk kita nak set properties. Okay, so nanti show partition dia akan adalah rating daripada 1 to 5. Dia akan partition by rating. Okay. Okay, then we have the concept of scoop. Scoop pun yang ni dia macam scoop, dia konsep dia scoop apa lupa dah itu. Scoop is cari nota. Nota mana lupa dah. Scoop dalam data ke mana? Okay, cari jap. Scoop.
Sekejap. Search, mana search. Okay lah, ni nota dia, nanti kita cari yang lain pula. Tak ingat yang mana. Lupa pula. Alamak hilang. Alamak hang. Aduh, VMware ni berat lah. Kau tahu okey tak pakai VMware ke berat? Hang, siapa yang hang guna VMware? Slow sikit. Slow kan? Saya pun tadi saya tu lah tengah testing ni hang. Nak buka apa ni? Nak buka gimmick hang terus ni. Rasa macam upgrade tu. Okay, so Apache Scoop is to design for efficient bulk data transfer between Hadoop and structured data store seperti NoSQL database. Okay, can import from external HDFS and populate table in Hive and Hbase. Use connector-based architecture which support plugin, extendable to the new type of external sources. Okay, nanti kita tengok yang tu dia akan guna banyak lah, dia import dan sebagainya. Data scoop. Okay, can use itulah tu secara bulk secara data import and export with Scoop. Process or import data into HDFS using Scoop. Include two steps. First step, Scoop examine the database. Termasuklah metadata to be import. The second step, map only, don't reduce step. Okay, inilah konsep dia. First, gather data, metadata, and submit map reduce. Okay, dia akan tujuan dia kan dia ambil daripada RDBMS, so dia nak pergi ke cluster mana-mana lah, dia kena guna map reduce. Okay, save in HDFS numbery. Ya, ni banyaklah lagi. Okay, banyaklah version dia. Okay, so nak tunjuk dia ialah permission. Ada juga contoh. Okay, so contoh dia ialah so first kali you buatlah you create first you create a table, create database namanya retail DB. Ni you kena masuk Hive dulu, and then after success quit the Hive, dia akan jadi Cloudera balik. So you pun type lah benda ni. Okay, scoop import, ni dia punya import lah. Kita nak import daripada mana, so kita akan connect dash dengan connect ni dekat space JDBC $MySQL localhost nama retail DB space dash username space root space dash password space Cloudera space dash table customer. Okay, so kita create table customer, Hive import space dash Hive. Yang ni tak ada space, import Hive database space retail DB. Yang ni ada space table customer. So kita pun verify. So you enter, dia akan buat lah, nanti dia akan jadi macam ni. Ni lah. Tadi dia buat dah, nak tunjuk tapi hang tadi, saya kena restart. Mana dah hilang dah. Allah, hilang dah yang atas. Nanti dia keluar macam ni lah, lama lah sikit. So dia akan jadi, dia buat something.
Sekejap, ada orang masuk. Okay, sebelum enter bla bla bla. So bila you akan lama lah, dia akan panjang dia buat tu dengan map reduce dan sebagainya. So you masuk Hive balik, kita nak verify sama ada retail DB ada ke tak. So use retail DB. So tengok ada. So, kita boleh show tables. Dia pun kat tulis adalah customer sebab kita create satu table customer. Okay, table customers. Okay. So make sure that retail DB must be created before you execute scoop command. So you create lah yang ni dulu. Okay. This one pun sama, tetapi this one with the compression codecs. Compression codec dia adalah compress snappy code. Tak ada data lagi, tak dapat beza lah. Okay, so samalah bila kita run, dia akan buatlah benda-benda bla bla banyak lah, termasuklah map reduce dan sebagainya. Beberapa minit, seminit kot, sampai ke seminit, tak tahulah. Lepas tu, alamak, training, tiba-tiba saya ada salah. Ni sampai mana dia training pula ni? Okay, yang ni sebabnya database training tak ada, saya tak buat lagi. Okay, so di kena training, also tak ada database training. Mungkin sebelum ni saya dah delete. Okay, so kita boleh import dia. Okay, then you can use packet format. Packet format pun dalam before this punya lab. Dan nak import table customer using scope with overwriting the existing one pun sama. Di konsep dia kita letak kat dalam dekat dalam letak kat dalam dia letak kat dalam import tadi lah. Okay, ini kita akan buat something like this lah. Okay, ni nak tunjuk ni hilang lah. Okay, dia ni error pula. Okay, so kita boleh buat yang select from page ID. Kan kita boleh import, kita boleh ambil daripada database yang lain. So select page ID, user ID from page user. Semua ni dalam masa import. Okay, so you boleh enter selagi you tak ada semicolon kan ya. Okay, split by page ID ke, have import. So last kali kita buat as packet file. Okay, yang tadi. This one is also same, tapi kita nak as Avro file format, convert CSV to Avro file format. Okay, store as Avro and select. This one pun Avro from rating samalah yang ni. Okay, so execute below to view the Avro file in JSON format and Avro file schema. Yang this one is kita tengoklah. You type macam ni saja, tapi ni akan papa untuk head 5 only lah. Okay, hanya 5. Kalau yang ni akan papa banyak dalam bentuk macam ni. Okay, so create external Avro table, name Avro rating and load the data. So this one kita create Avro rating, store as Avro. Okay, ni kita create dahulu, kemudian kita nak loadkan the data, kita masukkan dalam ni. So after you enter, dia akan create, then kita masukkan insert override table Avro rating, select off from rating. Tetapi okay, yang ni Avro rating, this one. Okay, from rating Avro ialah rating Avro yang mana ni? Rating Avro yang this one. Okay, rating Avro ni yang kita ambil
ambil daripada ratings. So you kena ada file, you kena ada table ratings lah yang buat before this. Okay, user ID, movie ID, rating dan time spent. Okay, yang kita buat exercise before this. So dia berkait lah. Okay, so that, ni dia akan loadkan the data from this table row ke dalam this table. Okay, tetapi dia buat dalam bentuk ni lah, user ID, tag dan sebagainya. Dia nak tunjuk contoh macam ni kita nak load data je sebenarnya. So macam ni, kalau kita fikir logik, buat apa nak dah ada dalam ni, kenapa nak masuk dalam ni pula kan? Okay, mungkin you nak buat another table, tapi kita nak ambil certain data je, kan select all from rating row. You boleh buat pula where apa-apa untuk nak select certain file sahaja. Bila kita buat analisis kan, mungkin the data, not all data yang kita nak guna. Mungkin kita nak guna data yang lain-lain untuk certain analysis. Okay, so kita mungkin boleh guna yang Avro ni, tetapi bukanlah semua boleh, tetapi kita select lah, adalah you kena guna SQL yang lain lah, extra. Yang ni nak tunjuk macam mana dia ambil data daripada satu table ke table yang lain lah. Okay. This was for the scheme of rating Avro in EVSC5 format using Avro get scheme command. Okay, ni cara guna get scheme, tapi dia ada tujuan dia kenapa nak get scheme, untuk apa, untuk Avro ni untuk apa dan sebagainya. Okay. Okay, so ni cara kita nak renamekan dia. Yang ni dia drop. Drop maksudnya kita akan delete. Okay, ni kita recreate balik. Okay, so kita boleh guna drop and recreate. Modify the Avro scheme by rename and existing column. So dia boleh guna konsep drop dan recreate. Okay. So this one is packet file format, as packet. So okay, so nak tunjuk tapi saya takut lambat. You mungkin boleh ni distinct pun ni dalam SQL concatenate. Concatenate kita nak combine two string. Okay, so dia execution ni lah. So maksudnya concatenate mungkin kita nak combine 2-3 field jadi satu ayat, for example. Okay, concatenate. Distinct ialah saya lupa lah distinct dalam SQL ialah tujuan untuk ada tujuan dia untuk distinct tu. Lupa dah untuk apa. Okay, ni random. So this one is dia guna built-in function yang dalam SQL lah. Dia sama macam SQL yang belajar before this. This one is substring. Kita nak ambil substring 6 sahaja. So dia start from 6, index 6. Index 6 is okay, dia bermula dengan 1 6 karakter lah ni kot dia nak ambil daripada okay, mungkin berbeza sikit. Kalau SQL mungkin dia starting from 0 lah. Okay, di floor dan pelbagai. So nanti you boleh try ataupun mungkin you dah try to do this exercise and have aggregate function, mean function, banyak lah. Okay, benda ni semuanya macam you belajar dalam SQL. Ni kan max product kan, from product for example. Max ni akan total up semua sekali dapat satu nilai. So di group function ni ialah dia akan dapat satu nilai sahaja. Okay, tetapi kita boleh buat kalau belajar SQL dulu, group function mungkin kalau macam dia boleh kategori, dia boleh buat total untuk by kategori. Okay, by group. Okay, ada juga cara dia nanti. Sama macam SQL. Mungkinlah cara tulis dia ada berbeza sikit je pun, tak beza banyak sangat. Okay, this one is subquery, di mana dalam query ada query lagi. Okay, this is subquery.
Select all our partition order, and this one is kat, cuma dia lain sikit lah ni daripada SQL you belajar. Okay, so this one is nak tunjuk cara, dia sebenarnya tak tunjuk detail pun je ni, sebab kalau detail banyak lagi konsep dia untuk data analysis, tapi ni ialah untuk nak tunjuk kepada you environment of Hadoop lah, VMware. Okay, so you can try sebab banyak dia punya, saya pun tak tahu nak ajar yang bahagian mana, dan banyak saya pun tak adalah mahir sangat benda ni, saya pun belajar sikit-sikit lah. Okay, so nanti in the next class, Khamis lah kot, kita akan guna konsep untuk kita nak tengok NoSQL punya database. Okay, so yang ni kita nak guna NoSQL nanti. Sikit sahaja NoSQL, kemudian kita ada Apache Hive Query, nak tunjuklah beberapa lagi yang kita nak cuba habiskan. Exercise, and this one is, yang ni solution, salah. Okay, this one exercise lah nanti. Okay, so any question do you want to ask? Saya cuba habiskan cepat sebenarnya. Ada soalan nak tanya? Kalau tengok past year, soalan yang berkaitan dengan lab ni, dia macam tu lah, macam test saya tu dia suruh buat yang ni, macam mana nak, macam soalan macam ni lah. Okay, just code simple sahaja, tak adalah macam tak adalah detail sangat. Okay, ada soalan nak tanya? Sebenarnya dah nak habis dah ni, sekejap je nak buat kelas. Ada soalan tanya? Tak ada rasanya, Sir. Okay, kalau tak ada lah, saya tak create attendance, tak apalah. It's okay lah attendance tu. Okay, if tak ada, tak apalah, kita akan jumpa hari Khamis ni lah. Okay, so see you on Thursday lah.